Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Saya mendoakan agar anda sihat walafiat. Saudara Hizam Masih, Puan Halimah Ismail, Hani Abdullah, Muhammad Asidir dari Kuantan, Pak Cu dari Langkap, Perak. Saya Abu Samah dari Puchong 2 hadir. Saudara Yusof Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Puan Rusmini dari Pontian, Johor. Apa khabar Puan Pontian? Moga anda sihat walafiat. Puan Zainuddin Ismail, Saleh Lembang, Saudara Rahim Aim. Begitu juga Hajah Comel-Comel, Puan Huriah, Saudara Rahim Aim dari Dungun, Terengganu, Saudara Bunga Yan, Nofisah Idris dari Kuala Kangso, Perak, Saudara Ramli daripada Keluang, Johor. Begitu juga Saudara Mat Nazri Syafi'i, Saudara Raja Kamal Raja Baziar dari Sungai Petani. Saya minta maaf, saya tak boleh nak menyatakan semua tu saudara. Maklum sajalah. Pukul 3 pagi pun tak selesai lagi. Baik, saudara. Hari ini hari Jumaat. Siang tadi kita sama-sama solat Jumaat, berdoa pada Allah SWT. Kita memohonkan kebaikan untuk negara kita, diri kita dan keluarga kita. Dan hari ini tanggal 26 Januari, 46 hari je lagi saya tinggal. Menjelang untuk kita meraihkan hadirnya Fajar Ramadan. Dalam pada itu jangan lupa saya. Jangan lupa juga. Yang ini sudah masuk hari yang ke-1403 hari virus sebut melanda negara kita. Dan saya mengharapkan teman-teman khususnya di negeri Johor, di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, di 4 negeri ini. Kerana apabila berlakunya banjir, maka tentulah virus itu mudah merebak. Kerana sekarang ini 4 negeri itu bangsa banjir sudah pun 3,737 saudara. 3,737 masih lagi mendadak. Dan walaupun tiada laporan daripada Jabatan Kaji Cuaca, hari ini saya mendapat laporan dari Kelantan, hujan masih turun, bukan renyai-renyai, masih turun dengan lebatnya. Begitu juga di Terengganu. Teman-teman di Terengganu, di Kelantan, berwaspadalah. Bila banjir, maka virus ini merebak. Itulah saya setakat ini yang dapat saya beri penjelasan. Malam ini malam tadi kita panas bersama dengan sahabat saya, saudara Abdullah Sani. Dan malam ini saya mengundang seorang lagi Abdullah Sani daripada Parti Keadilan. Tapi hari ini beliau adalah mantan Ketua Pergerakan Pemuda PAS dan juga kini menjadi naib Presiden Parti Amanah. Sebelum ni kita berbicara dengan Timbalan Presiden Amanah, iaitu Datuk Seri Dr. Majid. Ya, kemudian kita undang Ketua Pemuda yang berhormat Senator Hasbi. Dan malam ini saudara Datuk Seri Mahfuz Omar. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Terima kasih Sila. Datuk Amir dan pihak studio yang sudi menjemput saya dengan rakan saya. Ini yang paling hebat lagi. Ini dia seorang-seorang pun jadi kerja. Betul. Ya, saya sebagai moderator nombor 2 saya tentunya adalah sahabat saya, saudara Zamir Ibrahim. Zamir Ibrahim ini tak tahulah malam ni panas ke tidak, wallahu alam bisawab saya. Sebab tajuk kita malam ini adalah minda Melayu terus dijaja dan dijajah. Dijajah itu saya maksudnya jual, kemudian baru dijajah. Minda orang Melayu kita ni. Bagaimanapun saya mengucapkan, mengalukan kehadiran saudara Zamir Ibrahim. Ya. Sila saudara Zamir. Hari ini Alhamdulillah terima kasih sekali lagi kepada kekanda saya Datuk Seri Kamal. Tetapi hari ini kita jadi moderator. Ya. Kita tak boleh serang, kita nak bagi banyak masa kepada kita punya Datuk Mahfuz untuk ceritakan tentang isu Melayu dan juga sekarang sebagai pengurusi peladang. Lembaga Pertubuhan Peladang. Yes. Jadi kena cerita apa dia punya fungsi sebab rakyat kebanyakan orang Melayu ni ahli peladang. Jadi kita nak tahu yang tu. Jadi hari ini saya nak banyak mendengar. Jadi hari lain lah kita tembak. Minta admin saya cuba tengok cek suara ni. Teman-teman kita mengatakan suara kurang jelas. Saudara Muhammad Ali dia beritahu suara kurang jelas. Saudara Kamis Nadi, saudara Maruzik Yassid, saudara Zack Zul. Kita juga Syarani Salmah dari Sri Skandar, Perak. Tak lupa juga Mei 71 dari Batang Kali. Suara, tolong cek suara sebelum kita nak dengar. Ya. Baik. Kita terus masuk gear 2, gear 3. Wallahu a'lam bisawab. Sebab saya nak bertanya juga. Sebab satu ketika dulu Kedah terkenal sebagai kubu pada UMNO Barisan Nasional. Kemudian tumbang pada Datuk Azizan waktu itu pada PAS. Kemudian UMNO dapat balik ni dalam beberapa langkahnya. Tiba-tiba tumbang balik.
Jadi saya nak minta latar kisah bagaimana Kedah itu kini dikuasai oleh lebay-lebay yang daripada parti yang hormat dulu. Silakan Datuk. Baik, terima kasih Datuk Kamal. Terima kasih Saudara Zamir. Dia adalah suatu yang semua orang tidak menjangka. Ya. Tetapi politik, doktrin politik permusuhan, kebencian, doktrin politik Islam dan bangsa Melayu itu terancam. Itulah doktrin yang menyebabkan masyarakat Melayu Islam ini berada dalam situasi ketakutan. Okay. Mereka telah berjaya membina satu perasaan yang menakutkan terhadap masa depan agama dan masa depan bangsa Melayu. Dan ini yang dicanang. Dan ini bagi saya bukan hanya dicanang oleh PAS. Tapi sebenarnya dulu juga peranan ini dimain oleh UMNO. Yes. PAS menjadi mangsa UMNO pada waktu itu. Waktu PAS berkawan dengan DAP, pada waktu itu PAS menjadi mangsa UMNO. Iaitu mangsa serangan daripada UMNO kerana dikatakan bahawa PAS penjilat kepada DAP pada waktu itu. Saya masih ingat pada waktu tapi ketika itu Presiden UMNO 2013 kalau tidak silap saya. Pilihan ke-13. Kalau tidak silap saya. Tapi masa itu Datuk Ketua Pemuda tak? Dah. Sudah melepasi usia muda. Okay. Jadi pada waktu itu UMNO juga memainkan peranan ini. Jadi sebab itu apabila PAS sendiri merasa tertekan dengan isu-isu serangan daripada UMNO dan Barisan Nasional, akhirnya dia mengambil jalan untuk memisahkan diri dengan UMNO. Tapi sebaliknya, dia menggunakan pendekatan yang sama untuk menyerang balas kepada siapa saja yang bersama dengan DAP. Hari ini, UMNO pula kena menjadi mangsa serangan balas daripada PAS. Tapi ini bagi saya bahawa orang Melayu ini sangat ada mempunyai perasaan yang cukup menggerunkan terhadap isu-isu, bukan isu DAP sebenarnya. Isu adalah Islam dan bangsa Melayu ini terancam dan tergugat. Jadi dia macam kita kecil-kecil dulu, kalau kita nak keluar pada rumah malam-malam, keluarlah hantu. Padahal tak ada hantu pun. Hantu pocong lah apa semua tu. Jadi ini yang dibina. Saya masih ingat pada waktu saya bersama dengan Tun Mahathir di Hotel Sri Malaysia Alostak. Ada satu forum pada pagi. Saya sebagai panel, Hana Yu pada waktu itu speaker Dewan Negeri Selangor, kemudian Datuk Zamri daripada PKR Kedah, kemudian ada seorang lagi saya tak ingat siapa dia, dan pada waktu itu orang bertanya kepada Tun tentang DAP ni macam mana. Dia kata takkanlah kami daripada UMNO ni, dia kata pada waktu itu dia daripada UMNO nak lawan, takkanlah nak kata DAP ni bagus. Mestilah menggambarkan DAP ni satu yang menggerunkan. Tapi hakikatnya dia kata, tak betul. Benda tu dikreat untuk menimbulkan ketakutan kepada orang Melayu terhadap lawan UMNO. Itu siapa dia? Bukan DAP. Itu PAS. Pada waktu lawan UMNO ialah PAS. Jadi oleh kerana PAS ini dilihat secara terang ataupun secara tersembunyi pada waktu sebelum itu, ada hubungan secara halus dengan DAP. Jadi Tun kata benda tu tak wujud. Benda tu tak betul. Ini kenyataan Tun. Jadi kalau dia nak nafi, itu pulang pada dia. Tapi saya masih ingat teriang-iang dalam telinga saya bahawa dia mengatakan bahawa isu itu ialah rekaan. Sama seperti mana mak ayah kita kata, hang keluarlah hantu. Jadi kita pun percaya kata ada hantu. Padahal tak ada. Jadi ini political isu yang of fear. Doctrine political of fear. Ketakutan. Ya, Zamir, itu nak tanya, silakan. Dalam kita betul macam apa ni Datuk Mahfuz cakap. Sekarang ini saya tengok sejak pilihan raya 6 negeri. 6 negeri apabila UMNO berada bersama dengan DAP digambarkan padahal di Kedah. Tuan-tuan dan puan, Kedah ni DAP bertanding 2 kursi. 2 kursi lah. 2 dud. Tetapi digambarkan menguasai dalam orang panggil don 36 don ni. Begitu juga di Kelantan, Terengganu, Perlis. Tak ada DAP pun. Tak ada DAP tetapi digambarkan begitu. Dan peranan yang Datuk kata tadi pernah dimainkan oleh UMNO. Kalau UMNO ketika itu saya 100% percaya presiden dia adalah Dr. Mahathir lah. Jadi peranan itu sekarang PAS ambil. PAS dah gambarkan UMNO ni adik sikit pada hantu lah.
Betul. Dia bagi serangan balas. Pasangnya balas. Tak nampaknya malam ni Saudara Zamir dia berhemah sangat-sangat lah. Tak ada nak serang apa semua. Cuma okey, saya nak tanya dengan Datuk Mahfuz. Sebab beliau mantan Ketua Pemuda dalam Ketua PAS. Pemuda. Kita UMNO pernah menyantuni ukhuwah persahabatan dengan PAS 2 kali. Kali pertama pada 1974 apabila Barisan Nasional Perikatan kalah, maka almarhum Tun Razak menubuhkan Barisan Nasional. So kemudian lepas itu bercerai, hanya disebabkan oleh isu kedudukan Menteri Besar di Kelantan. Antara kumpulan Puak Allahyarham Asri dengan Mak Nasir. Dengan Mak Nasir, kan? Sebab Asri nakkan Lutfi lah dan sebagainya. Now, kemudian selepas beberapa tahun daripada tahun 81 maka 79, 78 berpisah antara PAS dengan UMNO ni dalam Barisan Nasional. Datuk Sri Zahid Hamidi atas nama Kesepakatan Bangsa, atas nama ukhuwah Islam ni mewujudkan muafakat nasional. Waktu itu saya rasakan di mana-mana kita bertanding pilihan raya pun menang, Datuk. Menang, pergi ke Mara Island menang, kita bertanding mana-mana pun menang, menang besar. Saya ingat waktu itu Datuk pun gerun juga dah. Kerana waktu itu dalam PAS, saya belum sampai ke bab perpecahan antara PAS dengan Amanah ni, antara UMNO dengan PAS. Dan akhirnya kita punya kusangka panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Boleh Datuk ulaskan sedikit perpisahan antara UMNO dengan PAS ini? Daripada sudut luar lah maksudnya. Bagi saya bahawa saya daripada awal saya sudah membuat jangkaan bahawa perhubungan itu tidak akan lama. Tak lama. Kenapa? Sebab kita mengenali PAS. Kita mengenali PAS. PAS dia lebih kepada nak menunggang siapa yang boleh memberikan keuntungan kepada dia. Ini apa? Minda. Pemikiran Melayu PAS. Melayu pemimpin PAS, bukan Melayu PAS di bawah ni. Melayu pemimpin PAS. Dia nak menunggang apa saja yang boleh beri keuntungan. Kalau agama. Kalau Melayu. Kalau duit. Kalau parti dia akan tunggang. Sebab itu bila dia berkawan dengan UMNO, sampai satu ketika dia pun boleh ambil alih kerajaan. Hanya kerana apa? Scheme of thing. Scheme of thing. Terperangkap dengan scheme of thing yang dibawa oleh Muhyiddin Yassin. Oleh Muhyiddin Yassin dan juga rakan-rakan dalam bersatu. Jadi akhirnya bila dia melihat bahawa scheme of thing ini lebih lumayan, membawa dia berada pada kedudukan yang lebih selesa. Jadi akhirnya dia mengambil jalan untuk meninggalkan UMNO. Kacang melupakan kulit. Itulah dia pepatah, kacang melupakan kulit. Tak ada kesalahan tu ya. Dia tidak ada rasa malu, rasa kesal. Tak ada. Dia tak ada satu perasaan seperti itu. Bagi dia bahawa matlamat dia ialah dia nak berkuasa. Jadi dia nak tunggang apa yang dia boleh tunggang asalkan dia dapat pada kedudukan yang boleh memberikan keuntungan kepada dia. Saya ingat lagi saya berada di Dewan PWTC waktu itu. Tengok nampak pimpinan dengan PAS menangis tu sungguh-sungguh. Menangis meleleh yang mata. Ahli di buat kepias bendera bumbung selah. Tak, jadi apakah tidak ada rasa malu atas air mata itu? Bila saya katakan air mata buaya tu lah. Itu nak tanya Datuk macam mana? Dia sebenarnya dia dengan UMNO itu kerana nak ambil kuasa. Itu saja matlamat. Itu matlamat dia. Dia bukan seperti mana kita sekarang. Sama dengan UMNO kerana menyelamatkan negara. Ya. Kalau kita masih berkeras kerana berfikir tentang kepentingan politik. UMNO fikir, ini politik kami. PH fikir ini politik PH. BN fikir ini politik BN. Kerajaan tak ada. Ya. Kerajaan tak ada, apa akan jadi kepada negara kita? Macam mana masalah kehidupan masyarakat dan rakyat? Ini yang akan dialami oleh masyarakat dan rakyat serta negara keseluruhannya. Jadi kita telah berjaya menurunkan ego masing-masing, ego kepercayaan masing-masing. Maknanya pemimpin UMNO menurunkan ego itu, pemimpin Amanah, pemimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri menurunkan ego itu semua. Akhirnya termasuk DAP. Ya, termasuk DAP. Termasuk DAP sanggup memohon maaf dan sebagainya. Betul. Semua ini kerana apa? Melihat kepada kepentingan negara dan juga rakyat. Tapi PAS pada waktu itu dia bersama dengan UMNO kerana apa? Kerana kuasa. Itu bukan kerana kita nak ambil alih kuasa, tapi nak menyelamatkan. Kalau tidak, kerajaan tak ada. Bila kerajaan tak ada, negara dan rakyat akan mengalami kerugian. Kalau Datuk bercakap pada waktu itu, dia ada ruang juga. Waktu itu dia boleh tinggalkan PN untuk menyertai dengan kerajaan. Waktu itu dia ada 49 kursi.
Yalah, kerana dia rasa bahawa dia mempunyai satu kepercayaan yang ada orang tertentu yang akan bersama dengan mereka. Cukup nombor. Cukup nombor, jumlah dia sudah cukup. Itu je. Begitu confident. Saya tengok hari Ya, itu. ya, sila. Tapi saya percaya Datuk pun mengenali pimpinan PAS ni lagi kuat. Ya. Tapi saya tengok bukanlah semua. Ada pihak-pihak tertentu. Saya tengok lepas waktu dapat memerintah Malaysia ni, rokok rokok daun tak isap dah. Ada dah, kita dapat laporan dah sigar dah bang. Sigar dah. Dia dah lain dah. Pelik nombor kereta pun dah nampak lain-lain dah. Dah hisap curut tu. Curut tu. Ya. Dulu rokok daun, di kedah rokok daun, curut dah. Makna kata ahli di bawah. Bukan curut cat tekor lah. Dah. Bukan curut cat hak senapang apa tak ada. Curut yang sebatang 200-300 ringgit. Bukan curut cat ikan. Bukan curut cat ikan. Tapi ahli di bawah ditipu. Saya percaya isu muafakat nasional juga ditipu. Hidup-hidup. Menyatakan apa. Padahal kita bukan nak cerai pun. Depa yang pi mahkamah tuntut talak. Tuntut pasar. Bukan ada apa-apa. Sebab saya masih ingat. Lagi sehari 2 hari. Tuan Rahim Tuan Man dengan Presiden PAS pergi berjumpa. Tapi bagi saya lah secara peribadi. Jumpa tu nak bagi Muhyiddin Yassin tengok. Harga sikit lah. Lebih kurang macam tu lah kalau bahasa Kedah ni. Tengok. Ni mereka nak pergi ke UMNO balik ni. Tak boleh. Petang tu saya dapat maklumat. Muhyiddin panggil Haji Hadi. Duk esok tu putus macam tu lah. Macam tak ada satu nilai. Macam kita duk ni kawasan-kawasan ni. Di bahagian-bahagian di seluruh negara ahli di bawah ni kita termengah-mengah. Putus. So, Datuk tanya apa? Dia bagi saya lah sepatutnya. Saya pula bila dia dah bersama dengan UMNO. Ya. Tak seharusnya dia meninggalkan UMNO begitu. Tak sepatutnya. Mereka berganding tangan untuk pergi kepada Muhyiddin pada waktu itu. Mereka bersama. Maknanya kekuatan itu ada kepada mereka. Bukan kepada Muhyiddin. Muhyiddin terpaksa bergantung kepada mereka. Betul. Jadi tak sepatutnya bagi saya bahawa dia meninggalkan UMNO untuk ni dengan bersatu. Ini bagi saya bahawa satu politik yang sangat menjijikkanlah. Pelik nampak. Menjijikkan. Sebab bila dia rasa dia dapat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diberikan oleh UMNO sebelum tu. Baik, Datuk. Itu isu tentang muafakat nasional. Datuk akhirnya ambil keputusan. Cuma nak tanya. Tadi pun saya dah bertanya juga dengan Senator Hasbi, saya bertanya juga dengan Datuk Sri Mujahid. Apa puncanya Datuk sanggup? Sebab Datuk pernah jadi Ketua Pemuda PAS, pimpinan tertinggi dalam PAS. Apa puncanya sekelompok selepas peristiwa pemilihan jawatankuasa PAS di Kuala Selangor, tiba-tiba saja keluar parti dan tubuh parti? Silakan, Datuk. Ini adalah satu pertentangan kita katakan pertentangan fikrah. Dalam PAS pada waktu itu kami daripada kelompok Anwarista. Itu penjenamaan yang diberikan kepada kami untuk nak menghalang supaya ahli-ahli itu memberikan undi, perwakilan memberikan undi pada kami. Tapi soal kita keluar daripada PAS, tubuh Parti Amanah itu bukan kerana kita nakkan jawatan, tetapi untuk kelangsungan satu perjuangan yang besar. Apa yang berlaku yang kita bawa. Jadi bila dia pada waktu itu dia lebih kepada untuk membawa dan meniupkan sentimen-sentimen yang bersifat keagamaan dan perkauman yang sempit. Pada waktu itulah isu-isu yang berkaitan dengan DAP itu mula. Dan pada waktu itu dia mula berjinak dengan UMNO. Ini saya tak boleh saya tak boleh nafi. Kita tak boleh nafi. Dia mula berjinak dengan UMNO kerana UMNO telah berjaya membina. Sebenarnya UMNO pada waktu itu telah berjaya menguasai otak PAS. Meyakinkan? Bukan meyakin, menguasai otak. Sebab pada waktu itu bagi saya bahawa PAS ni macam pajak otak dia kepada UMNO. Betul. pajak otak dia kepada UMNO. Maknanya UMNO terlalu fikir bahawa DAP ni bahaya. DAP ni bahaya, DAP ni ancaman kepada masa depan Melayu Islam. Jadi akhirnya
dia berjaya untuk memisahkan diri daripada apa nama Pakatan Rakyat pada waktu itu. Pada waktu itu Pakatan Rakyat. Tetapi dia tak sanggup untuk meninggal kerajaan Negeri Selangor. Sebab betul juga. Betul. Walaupun dia bagi alasan kata ini kita bina bersama sebelum daripada pilihan raya, tapi hakikatnya kerana ialah Jawatan. kerana kedudukan jawatan dan sebagainya. Tetapi di Selangor, hakikatnya dia sudah ada split pandangan dan pemikiran. Dalam tak mau pada DAP tapi duduk dalam kerajaan yang ada DAP pada waktu itu di Selangor. Ada di Selangor. Jadi ini saya lihat bahawa suatu di mana menunjukkan bagaimana PAS ini lebih kepada untuk nak melihat politik yang boleh membawa dia itu ke hadapan. Jadi pada waktu itu dia akan carilah apa saja yang boleh menyelamatkan. Mana kita sekarang ni betul. PAS ni pimpinan tertentu ni dah halal tengok kebendaan lah. Ya. Kalau macam contoh Selangor yang Datuk Abang tu, banyak rakyat ataupun ahli di bawah lupa. Waktu tu ada gaduh tapi tak mau keluar daripada kerajaan yang ada di AP. Itulah sebab nampak. Saya merasakan kadang-kadang saya menghormati pimpinan your president lah. Presiden Datuk untuk Mat Sabu apabila berlaku pemisahan antara DAP dengan PAS waktu itu. Walaupun ketika itu beliau merupakan pengurusi lembaga air Pulau Pinang. Dengan pendapatan 30-40 ribu sebulan. Jadi kerana menghormati keputusan, dia ambil keputusan mana dia lepaskan jawatan tu. Di sini saya katakan kalau ada prinsip. Tapi saya nak bertanya kat Datuk tu, jadi bagaimana Datuk membina sekumpulan, ini bukan seorang tu. Datuk Muhammad Awang, semua nama juga saudara arwah Allahyarham Salihuddin Ayub, ini bukan kecil-kecil anak ni. Datuk Mahfuz sendiri, Datuk Mat Sabu, kemudian Datuk Hatta Ramli yang merupakan satu ketika dulu kebanyakan kegiatan keuangan Datuk Hatta ni banyaklah mencari dana-dana politiknya. Begitu ramainya dalam itu boleh berkumpul dan keluar. Itu nak tanya tu apa punca sebenarnya tu? Punca saya sebutkan tadi lah bahawa kita tidak boleh membiarkan termasuk Usyam ya. Doktrin politik yang berteraskan kepada keagamaan dan kaum yang sempit ini menguasai politik kuasa. Ini prinsip yang kita ada pada waktu itu. Jadi kita kena selamatkan dengan membawa satu warna Islam yang lebih bersifat rahmah. Lebih bersifat mempunyai hubungan kasih sayang, bukan permusuhan. Doktrin yang dibawa oleh PAS ini ialah doktrin permusuhan, doktrin kebencian. Jadi sebab itu bila selepas pilihan raya umum baru-baru ini, saya terus telefon Salihuddin. Saya kata, Din, kita arwah. Din, kita tidak ada jalan, Din. Kena pergi dengan UMNO, MBN. Ya ke? Ya, saya kata. Tidak ada jalan. Apa alasannya? Saya kata kita tidak boleh membiarkan UMNO bersama dengan PAS untuk membentuk doktrin permusuhan dan bertapak dalam politik kuasa. Kita tak boleh biar doktrin kebencian dan permusuhan ini bertapak dalam politik kuasa. Kita kena selamat. Kita kena pergi dengan UMNO, bukan membiarkan PAS pergi bersama dengan UMNO. Boleh? Dia kata okey. Saya telefon Mat Sabu. Ayat yang sama saya sebut. Dia kata tak apa ke? Ya, saya kata tak apa. Soal persoal pada waktu itu isu UMNO ni integriti. Soal integriti. Integriti diselesaikan melalui proses perundangan. Tetapi saya kata doktrin dia tak boleh selesai dengan perundangan. Kalau di penjara sekalipun, doktrin itu masih terpahat dalam pemikiran. Jadi kita tak boleh biarkan doktrin itu bertapak dalam politik kuasa. Jadi inilah yang terjadi. Akhirnya kita terima UMNO. Walaupun dengan segala berbagai-bagai serangan kepada kita, tuduhan berbagai-bagai bahawa dulu kata PAS nak bersama dengan UMNO ni hampa pula dengan UMNO. Kalau kita tidak bersama dengan UMNO itu, kemungkinan UMNO akan bersama dengan PAS. Tetapi akhirnya kita lihat bahawa semuanya melenturkan ego masing-masing itu untuk memikirkan soal kebaikan kepada kepentingan negara dan rakyat. Sebab itu saya sebut, saya ingat masih pilihan raya kecil di Padang Serai. Saya bersama dengan Datuk Zahid, Jamil Khair,
Ya, Datuk ada berucap pada itu. Ya. Jamil Khair kata, insya-Allah kita kekal lah sampai pilihan raya akan datang ni, kerajaan ni. Dia kata bukan kekal pilihan raya akan datang. Kekal sampai bila-bila lah. Takkan menikah cerai. Saya kata. Betul. Larat menikah cerai jinah buta. Tak larat. Ya, siapa je janda pula tu. Bukan dia kena janda. Betul lah. Baik, Datuk. Sekarang ni kita ke tepi sikit. Kita dah jelas sendiri antara pendirian amanah yang parti yang Datuk terajui. Cuma sejak 2-3 hari kebelakangan ini, sebelum kita masuk ada bab kita ni bagaimana minda orang Melayu ini dijajah tu maksud dijual. Jajah, lelong apa semua kerana nak jajah. Sesuai yang Datuk cakap tadi. Tapi sebelum kita masuk bab itu, saya nak tanya tu apa pandangan Datuk? Sebab adakah benar Datuk dah dengar bahawa sekarang ni kedudukan dia orang dalam Perikatan Nasional pun 10 orang ni nak terjun ni. Sebab kerana akta lompat. Masa undang-undang lompat parti Datuk ada di parlimen kau? Ya. Jadi apabila adanya undang-undang lompat parti tidak membolehkan, jadi mereka hanya sekadar melontarkan sokongan. Setakat hari ini 6 orang. Tapi kabarnya ada 10 orang lagi. So boleh Datuk beri penjelasan? Tak, mereka akan terus memberikan, walaupun 10 tu mari dan sebagainya, mereka akan terus memberikan harapan palsu kepada penyokong-penyokong mereka supaya penyokong mereka ni tidak terikut dengan 10 orang yang akan datang tu. Itu. Jadi mereka akan terus memberikan harapan palsu. Dr. Sam nak jadi Perdana Menteri. Mereka dah tahu. Mereka dah tahu dah berapa lama dah sejak daripada lepas pilihan raya hari itu. Tak lama. Lepas ni akan jatuh. Bulan ni akan jatuh. Bulan ni akan jatuh. Akhirnya tak jatuh. Langkah ini. Langkah yang terakhir langkah Dubai. Tak, langkah Seremban. Langkah Dubai. Tak berjaya langkah Dubai, langkah Seremban. Tak berjaya langkah Seremban, langkah Coket. Langkah Coket. Sahabat karib you lah kata. Langkah Coket. Saya ingat lebih baik menyanyi lagu Sudirman, Coket Road. Jadi saya tak tahu lah. Mungkin selepas ni dia akan terus beri harapan palsu langkah lorong Haji Taib. Saya tengok apa ni tu. Saya tengok Sanusi lah. Kita balik ke Sanusi. Dia sebagai pengarah pilihan raya Perikatan Nasional, dia cakap ni, dia telah berjaya menipu. Saya boleh katakan hari ini dia menipu lah. Dah ada cuma nak tunggu hari lah. Yang ni apa dia? Dia tak munafik ke? Dalam masa yang sama, seorang duk keluar. Kita itu saya kata tadi. Dia memberikan harapan palsu. Mereka, bukan dia saja. Mereka ni akan terus memberikan harapan palsu. Kerajaan ni akan jatuh. Cuba Datuk tengok lah. Sampai pergi nak berimpun depan istana ni apa? Pasport keluar surat mengarahkan ahli, walaupun dia kata itu himpunan NGO, tapi kerahannya ada betul daripada ahli-ahli PAS. Tapi mereka tak nampak pun. Jadi ini bukan soal NGO, ini maknanya politik kebencian, politik yang berteraskan kepada kepentingan kuasa semata-mata, bukan fikir soal negara. Betul. Mereka pergi itu sehari selepas Agung, yang Pertuan Agung Tuanku yang Pertuan Agung ni berfikir tentang masa depan bekalan beras negara kita. Dia turun dengan Menteri Pertanian. Saya hadir di Pekan. Di kampung, saya tak ingat kampung apa nama, di Pekan untuk melancarkan tanaman padi ala Skincan. Di Pekan Pahang. Di Pekan Pahang. Kalau tak silap saya membabitkan permulaannya 2,000 hektar kalau tak silap saya, 2,000 hektar. Tak. Sehari sebelum tu. Yang di Pertuan Agung fikir masa depan cukup syoru. Perut ni. Nak pastikan perut rakyat ni semua ni kenyang. Ada bekalan beras. Kan kita berhadapan dengan krisis makanan dunia. Yang pemimpin PAS ni, pemimpin PN ni, duk fikir nak buat langkah. Tak pergi tu. Yang di Pertuan Agung tu bagilah rehat. Jauh baru balik daripada bawa traktor pergi tanam bawa apa nama cucuk padi tu. Bagilah kau ada. Hanya semata-mata kerana kegilaan. Saya bila Datuk Mahfuz menyatakan kita, baru saya teringat bahawa memang betul dalam media sosial itu memang ada surat arahan kerahat mengarahkan supaya ahli-ahli PAS turun beramai-ramai. Baru kita teringat. Jadi kita ingatkan pasal 5 Malaun saja tu. Kita ingatkan seruan daripada 5 Malaun saja. Banyak memang betul. Tapi dia tak ada. Dia tak ada. Tapi membuat kerahat. Ada persoalan.
akhirnya tak tahu siapa yang mengejar, siapa yang dikejar. Clear busuk berlari. PAS ada 49 kerusi ya. Ya. Ya, lebih kurang. Jadi makna sekarang dah 6. Mereka tak keluar. Tetapi mereka bagi sokongan adik-beradik keluarlah. Antara saya tengok pemimpin bekas pemimpin UMNO yang sangat geram ni, yang sepatutnya dia nak jadi calon, Noh Mak lah. Kereta baru Tanjung Karang. Jadi dia cukup marah lah. Okey. Jadi sekarang ni bersatu tinggal berapa? Betul, tinggi berapa? Tinggal berapa belah Tak, dah. malam tadi kita dah buat kira, Saudara Zamel. Malam saya bersama dengan Datuk Abdullah Sani, kita dah kira dah. Toward the end, kalau benar berlaku, kalau 6 lagi melompat, artinya dia balik masa sipir dulu, mula-mula pilihan raya dulu. 13. 13. 13 jadi timbalan pengurusi Perikatan Nasional. Masalah timbalan pula. Dia timbalan pengurusi. Dia presiden. Presiden. Dia pengurusi. Kenyataan biar betul. Saudara jadi moderator, saudara. Tak, maksud dia pengurusi 13 kerusi kemungkinan. Ya. Tapi 49 duk timbalan lah. Sepatutnya lah. Saya percaya bahawa kelompok ini akan terus beri harapan palsu. Tak yang saya Walaupun kurang ke jumlah kerusi dan sebagainya, PAS akan terus memberikan harapan palsu. Tak, saya tertarik dengan kenyataan Datuk Mahfuz mengatakan bahawa pimpinan mereka sentiasa memberikan harapan palsu. Dan disuntik doktrin political of fear. Ketakutan. Contoh saya katakan bahawa dia kata Melayu terancam. Bila menang Kelantan, 23,000 hektar tanah bagikan untuk durian Musangking. Melayu mana terancam? Melayu mana terancam? Dalam kehidupan harian kita hari ini. Siapa yang terancam? Tak ada siapa yang terancam. Kita pukul 3 pagi. Dia cuba membina satu khurafat baru. Khurafat baru. Datuk Melayu hanya akan selamat dengan PAS dan juga PN. Itu saja. Ini poin bagus ni. Dia membina satu khurafat baru. Dia kata di bawah kepimpinan PMX ni, Melayu tak selamat. Islam terancam. Jadi yang selamat hanya bawah mereka. Jadi ini khurafat baru bagi saya. Khurafat yang mesti diperangi oleh para alim ulama. Timbalan Presiden Datuk mengatakan Khawarij. Ya. Moden. Ya, itu Khawarij moden. Saya dari segi dia membina kepercayaan orang. Kepercayaan satu benda khurafat. Seolah-olah tak ada orang lain yang boleh menyelamatkan Melayu dan Islam ni. Tapi betul. Sebab ahli di bawah ni cukup yakin menang temaman. Kira duk isu atau lusa, Dr. Sam yang kat sumpah tau. Dia orang dalam Facebook saya duk tengok kepercayaan tanpa bersandarkan pada logika. Logika. Khurafat baru. Okey. Kita masuk bab yang paling penting sekarang ni. Tentang bagaimana saya melihat, kenapa saya memilih tajuk bagaimana minda Melayu ni dijajah. Dijajah tu maksud dijual. Macam Datuk katalah. Kemudian sebelum dijajah. Kerana ini unjuran sekarang ni yang hadir dalam himpunan hari itu Tun Mahathir. Sebab saya melihat waktu dia kalah di Kota Star Selatan. Dia kalah di Kota Star Selatan 1969. Dia menjual minda Melayu. Menjajah bahawa katanya Melayu mesti bersatu. Tengok Brahma ni main majung dengan Cina lah. Surat terbuka lah. Maka hadirlah dia tu sebagai seorang Malay Ultra. Sehingga akhirnya dengan jajaan itu dia berjaya mencipta nama dan diyakini sebagai pejuang bangsa. Itu saya kata jajah bangsa Melayu ni dapat jadi 22 tahun. Kemudian ada berlaku pilihan raya apa semua tu, dapat sekejap 22 bulan, bertanding sekali lagi di Langkawi. Hilang deposit. Pun sekarang ni dia kata Melayu perlu bersatu, kalau tidak 10 tahun akan datang Melayu akan hilang di negara ini. Boleh Datuk ini komen? Gini Datuk Kamal. Ya. Tidak salah untuk menjajah Melayu. Okey. Tak salah. Kita dah 67 tahun kita merdeka, sudah berapa banyak kejayaan yang telah berjaya diperolehi oleh orang Melayu. Telah berapa ramai kita berjaya melahirkan orang-orang yang cemerlang dalam berbagai-bagai bidang. Orang Melayu sama ada orang itu mempunyai disiplin ilmu yang tinggi ataupun orang itu berasaskan kepada kemahiran, kemampuan dan keupayaan diri mereka sendiri untuk membawa kehebatan. Tak salah. Kita kena jual kehebatan Melayu ini. Kita kena jual kehebatan bangsa Melayu. Dijajah kehebatan, bukan minda. Menjajah
kehebatan. Nak menjajah kehebatan minda. Okey. Minda hebat orang Melayu. Okey. Kita kena menjajah minda hebat orang Melayu yang berjaya dalam pelbagai bidang. Okey. Tetapi yang salahnya ialah dirosakkan minda orang Melayu ini dengan pemikiran-pemikiran yang membawa bukan merosak, maknanya dia melemahkan daya fikir orang Melayu. Okey. Kita telah membawa satu penjelajahan pemikiran orang Melayu yang cukup hebat sebelum ini. Betul. Kita kena akui. Ramai pemimpin-pemimpin negara kita daripada orang Melayu yang cukup hebat. Dan saya kena akui daripada zaman Tunku Abdul Rahman. Lepas Tunku Abdul Rahman, Tun Razak. Ya, kita kena akui Hussein On. Hatta Dr. Mahathir sini, kita kena akui kehebatannya. Kemudian Pak Lah, kita kena akui. Najib sini ada keistimewaannya. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, kita kena akui. Termasuk Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri. Apa salah kita kena? Mari kita bersatu, kita duduk dalam kerangka untuk nak membina negara. Kita kena bawa. Ini membawa minda baru kepada generasi baru. Bawa generasi baru ini untuk melihat bagaimana mak ayah mereka dulu rupanya hebat. Ya. Kehebatan ini. Tapi salahnya mereka membawa suntikan yang melemahkan pengembangan minda orang-orang Melayu. Untuk menjajah. Ya. Untuk menjajah. Dan akhirnya masyarakat Melayu hari ini pula, dia dah jadi apa? Pajak otak ada kepada orang. Pajak otak. Pajak otak. Dia tak orang fikir. Suruh orang fikir. Orang tolong fikir bagi kat dia. Atau ini bukan orang-orang biasa. Termasuk orang cerdik pandai. Yang merasakan Islam terancam, Melayu terancam, habis dah kita ni DAP semua ni. Orang cerdik pandai. Profesor pun ada. Profesor pun ada. Ya. Mereka sendiri yang tak mau berfikir secara logiknya benar ataupun tidak. Segala toman-toman yang diungkapkan kononnya Melayu terancam, Islam terancam dan sebagainya. Jadi ini bagi saya bahawa yang salahnya ini. Tetapi kita seharusnya, sebab itu saya mengajak dalam tugas saya sebagai pengurusi LPP ini. Okey. Saya kata kepada semua kepimpinan pertubuhan peladang di seluruh negara dan juga kepada pegawai di bawah LPP ini. Pertubuhan peladang itu dulu dilahirkan oleh Allahyarham Tun Razak. Betul. Waktu dia jadi Perdana Menteri dalam tahun 74. Kalau tak silap ingatan. Sejajar dengan dasar ekonomi baru. Dia nak membantu masyarakat Luak Bandang. Okey. Masyarakat Luak Bandang ni majoriti Melayu. Yang miskin. Dia nak angkat ekonomi orang Melayu, taraf hidup orang Melayu, supaya pendapatan orang Melayu itu dapat dilonjakkan dan sebagainya. Ini yang dilakukan melalui pertubuhan peladang. Matlamat dia. Daripada pertubuhan peladang ni, dia bermula daripada saya istilah apa? Kecil. Kepada kampung. Daripada kampung. Minda kampung. Daripada minda kampung lokal. Kepada minda metro. Dunia global. Global. Ya. Okey. Daripada lokal kampung tempatan. Daripada kampung. Orang kampung ya dulu. Ya. Bukan orang ada pendidikan pun yang membangunkan pertubuhan peladang di peringkat PPK dan sebagainya sampai sekarang. Tetapi mereka telah berjaya. Saya terkejut. PPK pertubuhan peladang boleh bagi dividen kepada ahli dia 10%. Tinggi. Di saat ekonomi yang begitu melelong ni. Okey. Saya terkejut. Macam mana mereka boleh beri 10%? PPK, pertubuhan peladang kawasan. Bukan PPN ataupun pertubuhan peladang kebangsaan dan sebagainya. PPK. Hanya orang kampung. Dan hari ini kita cuba untuk menggerakkan melalui kementerian sama dengan LPP berusaha untuk nak mengangkat produk-produk peladang ini berada di dunia global. Kita dah mula masuk pasaran US. Dah sebelum itu memang duk cuba dulu gagal. Sekarang ni kita masuk lagi. Kita nak kembangkan. Dan saya sebut baru-baru ni saya kata kita masuk pasaran Arab Saudi. Orang pergi Mekah, orang pergi umrah dan sebagainya, haji dan sebagainya supaya pasaran peladang ini berada di seluruh dunia. Kita kena bersaing.
kita mesti tunjukkan bahawa kita pertama, harapan saya ialah satu hari kita bukan lagi menjadi pengguna. Tetapi kita mempunyai keupayaan untuk pencipta dan pengusaha menghasilkan produk yang diguna oleh orang lain. Ini yang sepatutnya kita bawa. Betul. Bukan duk pergi tunjuk perasaan. Lebih baik apa buat kenduri pisang di masjid lagi bagus. Apa? Ini bicara seorang pengurusi Lembaga Perubahan Peladang ni. Saya terkejut juga sebab kalau 10% dividen, ini menyanggah tentang falsafah ekonomi. Setengah orang mengatakan bahawa pertanian itu very close to the poverty ataupun kepapaan itu menghampiri bagi mereka yang di sektor pertanian. Artinya kalau dah boleh bagi 10% paling tinggi tu. Itu saya kata bahawa dia berjaya mengangkat daripada kampung lokal ini kepada dunia global. Dan yang nak kata Melayu terancam tahu mana ni? Tak ada. Ni orang panggil petani-petani ataupun peladang Tak, banyak itu orang kena tanya Melayu. Datuk Mahfuz lah. Saya tak boleh jawab apa. Datuk Mahfuz lah kena jawab. Dan tu dia kata nak terancam tahu mana? Ni makna kata Datuk Mahfuz sedang memikirkan bagi satu idea-idea, bincang idea-idea untuk kebaikan peladang-peladang. Fikir mereka tanamkan satu benda di dekat makcik, kebanyakan makcik-makcik. Kalau kesiannya tu. Ada nak saya nak tanya tu. Istana tu. Tanam satu minda, Melayu terancam. Jadi kita kena tukar kena habak ke Agong ni. Kalau Agong terlambat, Yang dia betul Agong, balik ke Pekan, ajak orang untuk tanam padi. Bagaimana dia melihat bagaimana maknanya petani inilah yang akan memberikan sesuap nasi kepada betul. seluruh masyarakat dan Betul. rakyat yang ada dalam negara. Di saat kita menghadapi keterjaminan makanan apa semua kan. Tiba-tiba mereka mai dekat bergerak kat Kuala Lumpur, Melayu terancam. Melayu terancam. Dan Melayu lapang. Tun Dr. Melayu Mahathir. lapak. Tun Dr. Mahathir masa cakap pasal isu Melayu ni macam Datuk kata dia dah tanam minda. Orang cerdik pandai tengok Dr. Mahathir pun dia sebab lah. Pasal Melayu terancam ni. Melayu terancam. Lakonan kot. Ini saya sebut bahawa saya masih ingatlah dulu Tun Mahathir sendiri sebut bila timbul isu tanah reserve Melayu. Dia kata apa? Tanah reserve Melayu ni menjadikan Melayu seperti Red Indian. Dulu boleh semak. Boleh cek, boleh Google. Dia kata menjadikan orang Melayu ni, tanah reserve Melayu ni menjadikan orang Melayu seperti mana? Red Indian. Red Indian. Maksudnya? Maknanya lemahlah sepatutnya dia tak ada lah tanah reserve Melayu ni bagi dia. Mana dia menentang lah pemilikan tanah Melayu. Tapi sekarang ni dia kata akan hilang 10 tahun lagi. Dia pernah berucap benda. Dia cakap Parlimen ada handset dekat Saya tak ingat dia mana. Tak bila ada. Ini kalau kita Google boleh dapat. Boleh dapat. Saya dapat daripada satu bekas ahli Parlimen balik pulau apa nama? Bekas timbalan ketua menteri tu. Bekas timbalan ketua menteri. Helmi. Dia saya dapat daripada dia punya apa nama? Tulisan dia tu balik. Satu kenyataan dia lah dalam soal apa yang menyebut dia benda tu. Dia metik kenyataan Dr. Mahathir mengatakan apabila orang Melayu bercakap soal tanah Melayu ni, tanah apa seolah-olah mau menjadikan Melayu seperti Red Indian. Pakai satu ketika dulu zaman tu orang bersoal tanah reserve Melayu makin kurang kan. Dia kata ini tanah reserve Melayu ni menjadikan kita ni seperti Red Indian. Hanya kelompok tu lah. Dalam satu tu lah. Satu keluasan yang ada itulah. Baik, Datuk. 3 hari dulu saya berbual dengan Datuk Ahmad Maslan. Timbalan Menteri Kerja Raya. Saya agak tertarik bila dia memberi kenyataan tentang jumlah warga bangsa orang Melayu ni. Saya bercakap soal Melayu sebab subjek kita bagaimana minda Melayu ini dijajah. Kemudian sebelum dijajah, selepas dijajah, dijual-jual apa dijajah lah. Tapi menurut Datuk Ahmad Maslan, dia kata kita mempunyai 71.2% penduduk Melayu di negara kita ni daripada 32 juta. Tetapi hairannya dalam kajian FOP, dalam kajian FOP daripada 52 bilioner lah Melayu ada di Malaysia ni, orang Melayu cuma 3 orang aja ada. Di bawah senarai je lah. Daripada 52, 3. Itu Tan Sri Syed Mokhtar, Tan Sri Azman Hashim dan juga Tan Sri Azman seorang lagi. Jadi 3 saja. Jadi saya tanya kat dia kenapa jadi begitu. Dia kata sebab orang Melayu tidak mau masuk dalam minda usahawan, dia kata. Sebab mazhab macam makan gaji. Boleh Datuk jelaskan sikit? Sebenarnya
memanglah kalau kita ambil dari segi orang yang memiliki kekayaan mungkin tiga. Tetapi orang yang memiliki kejayaan. Saya fikir ramai orang yang memiliki kejayaan dalam pelbagai bidang. Dalam pelbagai bidang ada kepada orang Melayu. Bagaimana kita nak mengangkat kejayaan yang telah berjaya dicipta oleh orang Melayu? Kita tak angkat. Kita tak angkat. Macam contoh research yang dibuat oleh academician yang berjaya di peringkat dunia dan sebagainya, tapi kita tak angkat. Kita tak angkat kemampuan dan kita tak tunjulkan. Kita tak tunjul. Kita tak bagi tahu. Begitu juga dengan daya cipta yang berjaya yang dimenangi di pertandingan di peringkat antarabangsa. Saya masih ingat waktu saya jadi Timbalan Menteri Sumber Manusia. Saya pergi ILP Kepala Batai. Institut Latihan Kemahiran Kepala Batai. Seorang pensyarah di ILP. ILP ni dia pusat excellent kecemerlangan dalam bidang ekon. Memang excellent depa tu. Majoriti orang Melayu, anak-anak orang Melayu, pensyarah orang Melayu. Tapi syarikat ekon ni pergi letak depa punya orang panggil apa? Produk dia. Bukan produk ni, dia orang panggil stiker. Bukan stiker dia. Allah, saya nak habaq apa nama? Dia punya ni lah untuk budak-budak ni buat latihan dan semua yang latihan. Peralatan depa semua. Pita. Dan memang lagi depa akan link dengan ILP ni. Berebut nak ambil anak-anak ILP ni untuk jadi technician. Bila habis nanti. Syarikat besar lepas. Syarikat besar ni. Sebab excellent. Gurunya hebat. Guru-gurunya hebat. Seorang pensyarah tu, saya tak ingat nama dia. Dia ada PhD. Ya, dia PhD. Dia menangi satu pertandingan di peringkat dunia. World. Pertandingan ciptaan kemahiran. Pasal ekon tu lah. Berkaitan dengan macam ekon lah. Satu kotak untuk nelayan. Mengurangkan kos air. Kos ais. Kos ais. Ais untuk nelayan di tengah laut ni. Saya pun tak ingat dah banyak cerita tu. Tapi itu antaranya lah. Dia berjaya. Dia pertandingan seluruh dunia ni dengan Jepun, Korea yang ada industri laut ni. Dia menang. Tapi kita tak tahu. Kita tak angkat. Saya kata, doktor ni, kalau di Jepun ni, dah kaya. Betul. Dia kan Jepun industri laut dalam ni tu lebih hebat daripada kita. Patutnya. Jadi saya cuba memperkenalkan antara dia dan juga ILP dengan Jabatan Perikanan, kalau tak silap saya pada waktu itu. Untuk nak tengok macam mana kita boleh bantu nelayan. Dengan hasil ciptaannya ni, kita bantu nelayan. Tapi lepas tu 22 bulan jatuh. Buat tak punya pasal lah. Buat tak punya pasal ni lah. Jatuh. Saya pun tak tahu apa jadi. Tapi itu maknanya kemampuan dan keupayaan. Hebat. Daya cipta mereka, pensyarah ke anak murid. Saya pernah tengok ada seorang pensyarah di bawah Kementerian Sumber Manusia di Jerantut. Attack, kalau tak saya attack Jerantut. Dia buat untuk orang yang stroke ni, dia nak makan tak boleh ni. Dia buat ni, ada alat ni masuk di jari ni, dia boleh pegang camca. Ya, walaupun kecil kita nampak, betul lah. Tetapi dia telah membantu orang yang tak sihat. Artinya minda itu dia gunakan tetapi mereka tak berkemampuan untuk nak dibawa, untuk nak dipatent satu. Kemudian nak dikomersialkan. Ini saya fikir bahawa kejayaan-kejayaan yang hebat yang ada kepada orang Melayu, anak-anak bangsa Melayu. Macam mana saya menemui seorang yang bernama Azhar di Batu Gajah. Orang buta boleh main motor. Orang buta? Orang buta. Betul dia tu? Ya. Di Batu Gajah? Di Batu Gajah. Masa saya jadi Timbalan Menteri, saya pergi ke rumah dia. Kita bawa budak-budak budak-budak sekolah ni untuk melihat. Supaya dia berjaya, dia sebagai motivasi kepada anak sekolah. Supaya kamu mempunyai minda celek. Minda dia celek tapi mata dia buta. Kita mempunyai minda dan juga panca indera yang sempurna. Tetapi dia buta, dia mampu untuk baiki motor. Kita beri bantuan kepada dia. Peralatan untuk dia terus memberikan bengkel dia. Jadi
ini sepatutnya, walaupun dia tidak ada kelulusan yang tinggi, tetapi sepatutnya bagi saya kerajaan harus juga fikir sekarang ni. Saya harap kepada yang Ahmad Muhammad Datuk Zahid yang diberi tanggungjawab untuk TVET ini, TVET. untuk melihat ini TVET lah, supaya orang-orang seperti ini diangkat. Orang ini diangkat menjadi role model, menjadi ikon kepada anak-anak muda, kerana mereka boleh memberikan motivasi. Mereka tidak sempurna sifat, tetapi boleh melakukan sesuatu yang baik, yang hebat. Ini, Datuk, ini. saya melihat selain daripada itu, saya nampak bahawa selain sikap makan gaji, orang Melayu ni suka bercakap, bergaduh, berkelahi. Sebagai contoh lah, dalam masa 2-3 hari ini, apabila kerajaan mengumumkan isu tentang kaki tangan kerajaan yang mau menyertai sektor kerajaan, sektor awam, mereka diberi peluang untuk secara kontrak interimnya 3 bulan sebelum 3 tahun, kemudian berserapkan, tapi pergi memilih untuk tiada pencen. Boleh Datuk bagi komen sikit? Ya, saya tidak nak komen yang berlebihan. Kerana kerajaan masih belum mengeluarkan formula baru ni. Kaedah baru pelantikan perjawatan tetap secara detail. Tapi prinsipnya seperti diperakui pula oleh Yang Amat Berhormat PM hari ini, termasuk kepada ahli politik, iaitu kepada wakil rakyat. Tak ada pencen Datuk ni. Saya tak tahu. Tidak ada masalah. Kehidupan kita sebelum wakil rakyat, kita bukan ada pencen apa. Betul. Jadi sebab itu bagi saya kepada mereka yang berada di sektor awam seharusnya bersabar. Sehingga, tenang dulu sehingga ada satu keputusan muktamad. Keputusan sudah ada. Dia punya rangka itu. Dan saya percaya kerajaan juga akan berbincang dengan Persatuan Sekerja dan sebagainya untuk melihat option-option yang boleh memberikan kebaikan kepada masa depan hidup mereka yang berada di sektor awam. Sebab sebagai sebuah kerajaan, tapi inilah yang kadang-kadang tak dilihat oleh mereka yang pernah duduk dalam kerajaan. Memanglah saya dalam pembangkang dulu, saya pun akan fikir macam tu. Tapi bila kita duduk dalam kerajaan ni dia melihat cermin besar. The big screen. Mana cermin besar. Dia melihat. Dia tak boleh lihat pada satu segmen masyarakat. Satu kumpulan pak tani, satu kumpulan penuh getah, tapi dia kena melihat ke semua. Dia tidak boleh hanya melihat kepada sektor awam, tapi dia juga kena melihat sektor swasta. Dia juga kena melihat kepada sektor pertanian, dia juga kena harus melihat kepada perladangan dan sebagainya. Jadi dia kena melihat kepada kesemua. Macam mata burung lah orang kata. Mata burung. Jadi ini juga harus difikir oleh semua pihak, termasuk pegawai dan kaki tangan berada di sektor awam. Orang yang berada di sektor swasta pun tak ada pencen. Pak tani pun tak ada pencen. Jadi kenapa kita nak gusar? Mungkin akan ada pilihan. Macam kalau sebelum ni kan, kita diberikan pilihan nak pencen atau EPF. Nak ambil EPF. Kalau sekarang ada orang nak ambil EPF semua. Mungkin itu akan lebih baik. Mungkin selepas ini tanggal gajinya lebih baik. Kemudian akan ada tawaran-tawaran yang lebih baik. Jadi bertenanglah. Kita akan tengok mana rangka tu tak clear lagi. Saya melontarkan persoalan ini kerana 2-3 hari ini teruk presiden saya kena terang. Sebab yang mengumum awalnya presiden saya. Jadi itu nak tanya pandangan Datuk. Sedangkan benda ni sudah pun dibincang di zaman masa Tun Mahathir jadi Perdana Menteri yang kedua pun dah dibincang masa tu. Dah bincang dah. Dan saya ingat saya sebelum itu lagi sudah pun dibincang di peringkat kabinet dan juga ada satu jawatankuasa khas kalau tak silap yang sedang nak melihat macam mana nak mengatasi masalah-masalah ini. Retinya bukan baru. Bukan baru. Saya ingat masa KPPA Datuk Burhan, Tan Sri Burhan. Masa dia tu sudah mula ada perbincangan. Sebab dia mesti daripada KPPA punya ni. Saya bertanya ni sebab Datuk juga dulu sebelum berterjun dalam bidang politik, Datuk juga terkenal juga sebagai seorang yang berjuang dari segi kesatuan di lembaga dia dekat airport kan. Jadi tentulah Datuk mengetahui apa semua tu tentang isu ini sebab teruk dia presiden kena serang. Sebab itulah saya fikir bahawa kita harus banyak belapang dada untuk melihat mana yang elok.
mungkin akan ada satu tawaran yang lebih baik daripada pencen. Mungkin kita tak tahu kan. Kita tunggulah. Tak, tapi menurut macam malam tadi saya berbual dengan Datuk Abdullah Sani. Dia kata isu pengesahan kontrak daripada kontrak ini kepada tetap dulu 14 tahun diperjuangkan oleh kesatuan. Sebelum tu tak ada. Betul, lepas 14 tahun. Sekarang ini 3 tahun. Sudah 3 tahun dah boleh diserapkan. Jadi artinya ada penambahbaikan. Dan kedua tentang apabila tidak lagi berpencen tetapi memilih untuk kumpulan wang simpanan pekerja. Yang mana kita tunggulah. Kita tunggu, kita minta. Mana kata waktu zaman Ismail Sabri, zaman Muhyiddin Yassin sudah ada atas papernya dah. Dah ada. Tapi dia pun buat pekak pada. Sekarang ni duk bising. Duk bising. Itu yang saya kata tadi. Sekarang ni yang teruk sekarang ni dia duk balon Presiden UMNO lah sebab dia mengumumkan. Dia umum. Sedangkan perkara itu mereka lebih tahu dan mereka gunakan ini sebagai macam mana Datuk kata awal tadi kita. Mereka menjual, menjajah segala isunya. Sebab kedatangan awak. Dia menjajah sesuatu yang menggurunkan, menakutkan. Ya. Dia menakutkan. Oh, habislah masa depan kami. Sedangkan kalau betul mereka mempunyai pemikiran macam Pokok Bersatu dan juga Perikatan Nasional PAS ni. Orang anak kita ni mana ada kerja-kerja. Anak kita kerja swasta. Dia pun ada pencen. Kebanyakan swasta. Anak pemimpin PAS pun ada kerja swasta. Ada pencen. Dia boleh. Sibuk. Sepatutnya dia kena bawa positive thinking. Mereka sedang membawa negative thinking. Pemikiran yang negatif. Dia habislah masa depan kita ni. Macam saya ingat saya jadi Timbalan Menteri Sumber Manusia. Orang ingat tempat kerja lah, cari kerja. Tak boleh kau posok anak aku seorang masuk kerja government. Dia fikir kerja government. Saya kata apa saya bekerja government? Ada pencen. Mentality dia. Sedangkan yang kita fikir kerja. Tak kira ada pinjam tidak pinjam dulu, kerja dulu bagi ada pendapatan. Yang penting anak-anak muda bagi saya bawah jangan fikir untuk hidup bergaya. Kalau nak fikir untuk hidup bergaya mesti hidup bekerjaya. Baru boleh bergaya. Tak kira dia kerja-kerjaan dan sebagainya. Hak yang tak kerja-kerjaan pun sekarang ni. Style. Lagi sekan. Tak, sekarang ni tembok selain daripada isu pula, timbul pula cerita e-healing. E-healing. Pula dah kena kata Perdana Menteri tak bertanggungjawab. Dia kata kerana tidak menjaga kepentingan anak-anak muda kita yang buat motor, food panda. Sekarang kita mempunyai banyak bidang. Macam saya sebut tadi, bidang pertanian ni menghasilkan banyak yang sangat lumayan. Baik, kita pergi tengok projek IPR bawah Kementerian Ekonomi, IPR Intan. Iaitu untuk pertanian. IPR Intan di Putrajaya, fertigasi, tanam, cili. Di tengah kota? Di tengah kota, di Putrajaya. Yang dah ditanam, kalau tak silap saya, 20,000 beg. 20,000 beg. Polybag. Baik. Ada 10 orang peserta. 10 orang peserta, 2,000 beg. 2,000 beg. Jadi, diberikan tanggungjawab penyeliaan itu kepada LPP. Daripada Kementerian Ekonomi bagi peruntukan itu kepada LPP sebab LPP mempunyai ada kepakaran dalam fertigasi cili. Khususnya PPK Pertubuhan Peladang di Kuala Langat. Kuala Langat yang dipengurusi oleh AGP dia, Dr. Razak. Dr. Razak yang songkok tinggi tu. Baik, diberikan pada dia lah. Baik. Tanam. 6 bulan mengubah nasib. Sekarang 10 orang tu? 10 orang tu. Dapat 2,500 sebulan. 2,500 sebulan? Hasil dari ciri saja? Ya. Sebab itu Kementerian Ekonomi dia target antara 2,000 ke 2,500 mesti dapat. Baru ni harvest mereka dah dapat 2,500 sebulan. Purata 2,500 sebulan. Dia pun boleh bergaya. Maknanya ini 6 bulan. Sekarang bukan pertanian sekarang bukan macam dulu. Pertanian dulu kotor. Pertanian dulu kotor. Sekarang ni fertigasi. Bukan kita nak berlemuh-berlemuh. Dengan ti ayam apa semua dah. Baik Datuk, sebagai ada IoT. Ayam terus berjalan, baja terus berjalan. Kita tak boleh lari. Datuk, saya jemput dia sebagai orang politik. Kita kena patah balik pada cerita-cerita politik untuk kan. Saya tahu Datuk sebagai pengurusi Lembaga Pertubuhan Peladang, Datuk memastikan supaya peningkatan dari segi sektor pertanian dan sebagainya.
Tapi sebagai orang politik, cuma saya nak bertanya pada Datuk lah. Bagaimana suasana sekarang ni? Sebab Datuk pernah berada dalam PAS, waktu PAS bersama dengan DAP. Sekarang ni Datuk juga berada dalam perpaduan. Amanah adalah perpaduan. Dalam ukhuwah Ikatan Perpaduan ini adanya keadilan, adanya UMNO, adanya DAP, adanya Amanah dan 18 parti yang lain. Okey, tentulah Datuk dapat merasai berbeza dan sebagainya, minta pandangan Datuk. Sebab UMNO ni serang kata AMDAP ni tu. Teruk kami kena ni. Nak pandangan Datuk. Yalah, UMNO kena banyak bersabar. Banyak bersabar. Sebab UMNO yang mengajak orang mengatakan apa nama DAP itu bahaya. UMNO yang mengajak. UMNO yang mengajak. Dan Tun Dr. Mahathir sendiri merupakan guru kepada segala guru dalam UMNO dulu ni. Guru kepada segala guru dalam UMNO. Aku dah kata benda tu bukan ada apa pun. Benda tu tak ada apa. Saya ingat Allahyarham Sanusi Junid. Dia bercakap ceramah saya, dia Tun Mahathir, Kit Siang di Dewan Millennium Perlambatan. Okey. Perlambatan. Dia kata Kit dia kata. Kit. Banyak dia tulis buku. Dia banyak tulis buku, dia suka menulis kan. Ni sejenis manusia yang suka menulis ni. Yang Sanusi suka baca pula. Ya. Dia suka baca. Dia kata sebenarnya dia sebut, saya masih ingat lagi. Kita ni kata tak suka kat DAP, tapi ada benda-benda yang dia tulis tu hak bagus kita ambil secara senyap-senyap. Ni solusi. Boleh putang dalam Google untuk cari dalam YouTube ucapan dia. Dia kata kita ambil. Jadi benda-benda seperti itu maknanya dia perlu mengambil masa, dan PAS sendiri pun telah melalui peristiwa itu. Dan saya percaya bahawa satu hari nanti isu ni akan mati. Isu ni akan mati. Dan yang penting kita harus ada penyatuan untuk memerangi doktrin. Doktrin ini. Doktrin kebencian, permusuhan, khurafat politik. Khurafat baru bahawa hanya mereka boleh menyelamatkan Melayu dan Islam ni, kita kena perangi. Kena anggap bahawa ini adalah musuh negara selepas daripada dadah dan juga rasuah. Kita kena anggap dulu komunis dah berlalu. Kemudian datang dadah. Kemudian datang rasuah, dan ini adalah musuh yang boleh meruntuh dan meranapkan bangsa dan juga negara kita. Setara, saya ingat kita akan berbicara soal khurafat politik ni, Datuk. Saya akan undang Datuk sekali lagi ni. Khurafat baru malam ni. Sebab itu hari saya bercakap dengan Datuk Sri Mujahid. Kita bercakap soal tentang apa khawarij moden. Sekarang ni ada pula terminologi baru, itu khurafat politik. Bagaimanapun saya ucapkan terima kasih Datuk kerana sudi hadir. Janganlah serik-serik lagi Datuk. Saudara Zamel, saya harap akan terus menjadi moderator yang terbaik. Pada teman-teman yang bersama dengan saya pada malam ini, saya mengharapkan kita dapatlah pencerahan ilmu daripada Datuk Mahfuz Umar, orang yang lama dalam politik. Jangan lupa saudara, malam esok kita akan berdebat dengan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Wilayah Persekutuan. Saya akan, insya-Allah, ingat saya, AHF sentiasa mendatangkan sesuatu yang baru, panas, dan matlamatnya lah untuk ilmu. Kita jumpa lagi saya. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk Zamil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.